Di ibu kota Paris yang dianggap paling maju di dunia, satu kisah yang luar biasa telah berlaku. Penyakit kronik yang gagal diubati oleh dokter Perancis terkemuka akhirnya pulih dengan semangkuk kecil sup, hasil air tangan seorang nenek Melayu jiran yang hampir tidak boleh berbahasa Perancis. Kisah ini tersebar pantas di media sosial seperti api yang membakar, menyebabkan ramai ibu Perancis yang terdesak dengan anak-anak mereka yang sakit bergegas ke pasar Asia di Paris mencari bahan-bahan misteri yang tidak pernah mereka ketahui. Mereka ingin tahu apa yang telah berlaku dan mengapa jawaban yang dicari selama ini hanya berada di sebelah rumah mereka. Mama, perut Lea sakit lagi. Itu adalah ayat pertama yang diucapkan oleh Lea, anak perempuan saya yang berusia 10 tahun, setiap pagi sejak dia berumur 5 tahun. Pada mulanya, saya menyangka ia hanyalah sakit perut biasa kanak-kanak yang akan hilang. Namun, 5 tahun berlalu, keadaan Lea tidak bertambah baik. Kadang-kadang, ia sangat teruk sehingga dia terpaksa berulang alik ke bilik air 3 hingga 4 kali selepas makan. Ia bukan hanya sakit perut biasa. Kadang-kadang dia sembelit sehingga mukanya pucat selama seminggu dan tiba-tiba cirit-birit tanpa henti sehingga anak saya hilang tenaga. Ia adalah tempoh yang terlalu menyeksakan bagi kanak-kanak berusia 10 tahun. Dia lebih kurus daripada rakan sebayanya kerana kurang selera makan, membuatkan saya sentiasa bimbang. Kehidupan di sekolah menjadi lebih teruk. Dia perlu ketandas semakin kerap dan rakan-rakannya mula memandangnya dengan pandangan aneh. Lihat, dia pergi tandas lagi. Aneh sungguh. Satu hari, Lea pulang dari sekolah. Dia bertanya kepada saya dengan suara perlahan, "Mama, kawan-kawan cakap Lea pelik. Kenapa cuma Lea yang macam ni? Budak lain tak ada pun." Saya tidak dapat menjawab soalan itu. Pierre, suami saya, juga bimbang pada mulanya. Tetapi apabila masa berlalu, sikapnya berubah. Pada suatu malam ketika Lea mengadu sakit perut lagi, Pierre mengeluh dan berkata, "Apa yang awak buat sepanjang hari di rumah? Kenapa tak boleh jaga anak dengan baik?" Kata-kata itu menikam hati saya seperti pisau belati. Saya sentiasa bersama Lea, memerhatikan simptomnya, memikirkan apa yang perlu saya berikan dia makan. Apabila membawanya berjumpa doktor, saya membuat keputusan dengan teliti. Tetapi di mata suami, semua ini seolah-olah tidak bermakna. Saya dah cuba yang terbaik. Saya membalas dengan pantas. Pierre tergelak sinis. "Hasilnya macam ni dan awak masih nak cakap apa yang awak dah buat?" Malam itu, saya menangis lama di bilik air. Perasaan tidak berdaya kerana tidak dapat menyembuhkan anak. Kekecewaan kerana suami tidak pernah memahami atau sekadar mengakui usaha saya, semuanya menghimpit saya sepanjang 5 tahun ini. Kami telah berulang kali ke hospital kanak-kanak berhampiran, tetapi jawapan yang sama diulang-ulang. Sistem pencernaan agak lemah. Mungkin akan bertambah baik apabila dia membesar. Kita tunggu dan lihat dulu. Saya mempercayai kata-kata itu dan menunggu. Tetapi Lea tidak pernah sembuh. Cirit-birit akan pulih seketika, dan beberapa hari kemudian datang semula. Kos perubatan semakin meningkat. Konflik dengan suami bermula sejak itu. Setiap kali saya membawa Lea pulang dari hospital, Pierre akan berkata, "Mungkin anak ikut awak masa kecil? Saya masa kecil tak pernah macam ni. Apa yang awak bagi anak makan di rumah? Saya rasa awak tak jaga anak dengan cukup baik. Saya rasa sangat terluka. Hospital pun tidak dapat menyembuhkannya. Apalagi yang saya boleh buat? Kenapa asyik menyalahkan saya seorang? Saya terlalu letih untuk menanggungnya lagi." Sehinggalah suatu hari, sekolah menelpon memberitahu Lea sakit perut dan menangis. Saya menjemputnya pulang awal. Melihat wajah pucat anak, hati saya hancur. Saya bertekad, ini tidak boleh berterusan. Kali ini, saya memutuskan untuk membawanya ke hospital terbesar di Paris. Penantian untuk bertemu doktor memakan masa lebih sebulan. Akhirnya, hari temu janji tiba. Saya memimpin tangan Lea melangkah masuk ke pintu hospital, merayu dalam hati agar kali ini kami menemui penawar. Pemeriksaan dilakukan secara terperinci. Skop, ujian najis, ujian alahan kulit terhadap susu, laktosa, kacang, dan lain-lain. Semua diuji. Penantian untuk keputusan selama seminggu terasa amat panjang. Saya asyik merenung telefon setiap hari. Seminggu kemudian, doktor berkata dengan nada biasa, "Semua keputusan ujian adalah normal."
Nampaknya tiada masalah besar. Ini adalah hospital terbesar di Paris, tetapi keputusannya sama seperti dahulu. Saya tak tahan lagi. Kalau macam tu, kenapa anak saya kerap sakit perut sampai terpaksa ke tandas, tak boleh makan? Doktor mengesyorkan skop lagi. Membenarkan kanak-kanak berusia 10 tahun menjalani prosedur itu bukan mudah. Lea menggenggam tangan saya erat. Mama, Lea takut. Saya berkata, tak apa sayang, sekejap je, tetapi hati saya sakit. Keputusan skop juga sama, serupa dengan diagnosis hospital berdekatan. Doktor menasihatkan untuk mengurangkan tekanan anak dan mencuba terapi diet, lalu memberikan preskripsi probiotik. Dalam hati, saya menjerit. Saya datang ke hospital terbesar, tetapi kecewa kerana inilah kata-kata yang saya dengar selama 5 tahun sehingga jemu. Senarai ubat hanya bertambah panjang, probiotik, ubat penghadaman, ubat untuk melancarkan fungsi usus. Apabila melihat bil, angka itu membuatkan saya pening. Banyak pemeriksaan yang tidak dilindungi insurans. Saya mengeluh. Apa kata Pierre nanti? Saya hampir dapat mendengar keluhannya. Tetapi apa boleh buat, inilah yang saya lakukan untuk anak perempuan saya. Saya bersedia menerima teguran dan keluar dari hospital. Mendongak ke langit Paris yang mendung, sama seperti hati saya. Sistem perubatan yang dikatakan terbaik di Perancis, peralatan tercanggih, dan pakar perubatan, tetapi semua ini gagal menyembuhkan anak perempuan saya. 5 tahun. Apa yang saya telah lakukan sepanjang 5 tahun ini? Timbunan kos perubatan, hubungan yang renggang dengan suami, dan Lea masih sakit. Saya tahu ini tidak sepatutnya berlaku, tetapi saya tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Saya tidak tahu di mana lagi hendak mencari jawapan. Pada masa itu, sebuah keluarga baru berpindah ke sebelah rumah kami. Pada hari lori berpindah tiba, saya memerhatikan mereka melalui tingkap. Mereka adalah keluarga Asia. Di Paris, ramai orang Asia tinggal, jadi saya tidak terkejut. Tetapi keluarga ini kelihatan berbeza. Dengan barang-barang yang asing, kelihatan seperti peti besar, kotak dengan tulisan Jawi yang saya tidak kenali, dan pada hari pertama mereka berpindah, aroma hangat, bersih dan manis yang tidak pernah saya hidu sebelum ini mula terhidu dari rumah mereka. Kemudian saya ketahui bahawa mereka adalah keluarga Melayu dari Malaysia. Pierre mengerutkan hidung. Apa ni? Bau apa ni? Dia menunjukkan wajah tidak senang. Sejujurnya, saya juga tidak biasa dengan bau itu, tetapi saya tidak berasa tidak selesa. Sebaliknya, saya berasa ingin tahu. Budaya yang berbeza, makanan pasti berbeza. Saya tidak fikir perlu membuat muka seperti Pierre. Lama-lama nanti biasalah, fikir saya. Keluarga Puan Lina terdiri daripada 4 orang. Puan Lina dan suaminya, Nenek Siti, dan seorang kanak-kanak perempuan, Aina, yang sebaya dengan Lea. Puan Lina, Encik Azman, dan Aina fasih berbahasa Perancis. Nampaknya telah lama tinggal di Perancis. Hanya Nenek Siti yang kurang fasih berbahasa Perancis. Namun, dia tidak berbahasa Inggris dengan pelat-pelik yang sukar difahami. Setiap kali bertemu, Nenek akan menyapa dengan penuh semangat dan mesra. Assalamualaikum, sihat ke? Sapaan yang penuh bertenaga dan keakraban. Mata Nenek Siti bersih dan hangat. Suatu hari, Lea pulang dari sekolah lagi kerana sakit perut. Saya memapa Lea yang pucat dan membuka pintu. Nenek Siti sedang berada di halaman rumah. Nenek melihat Lea, berhenti, dan perlahan-lahan datang bertanya dengan wajah risau. Anak tak sihat sangat ke, nak? Walaupun bahasa Perancisnya tidak begitu baik, ia penuh dengan keikhlasan. Saya mengangguk, ya, dia selalu sakit perut. Nenek membuat bunyi kasihan dan menunjukkan wajah simpati. Sejak hari itu, setiap kali bertemu, Nenek akan bertanya tentang Lea. Hari ini macam mana? Dah makan ke? Pada mulanya Lea tidak biasa, tetapi perlahan-lahan dia membuka hati kepada Nenek kerana tangan Nenek sangat hangat. Apabila Nenek mengusap kepala Lea, mengusap pipi, atau memegang tangan, Lea akan berasa selesa. Nenek sangat prihatin terhadap Lea. Saya dapat merasakan kehangatan daripada warga emas ini yang suami saya sendiri tidak pernah berikan. Pada suatu petang, ketika Lea bermain di taman, tiba-tiba dia memegang perut dan rebah. Saya berada di dapur dan melihat segalanya melalui tingkap. Apa yang saya lihat seterusnya ialah nenek jiran. Nenek berlari ke arah Lea, memangkunya,
mengusap belakangnya dan berkata sesuatu kepadanya, mungkin dalam bahasa Melayu. Lea berada dalam pelukan nenek untuk masa yang lama. Saya bergegas keluar. Maafkan saya, nenek. Susahkan nenek. Nenek menggeleng. Tak apa, nak. Anak pun susah. Ibu pun mesti susah sangat, kan? Mendengar kata-kata itu, saya tanpa sedar menangis. 5 tahun. 5 tahun ini, tidak pernah ada sesiapa yang berkata begini kepada saya. Suami tahu keadaan Lea, tetapi apa yang saya terima bukanlah simpati, tetapi teguran. Kenapa tak jaga baik-baik? Kenapa tak jadi macam orang lain? Manakala doktor hanya memberitahu keputusan ujian dan memanggil pesakit seterusnya, tiada siapa yang ambil peduli betapa letihnya saya. Tetapi nenek jiran, yang baru saya kenali, berkata kepada saya, susah sangat, kan? Saya tidak tahu betapa besarnya kata-kata itu menenangkan hati saya. Malam itu, Lea berkata, Mama, tangan nenek jiran sangat hangat. Bila nenek usap belakang Lea, rasa lega sangat. Saya memeluk Lea erat. Bukan sahaja saya yang merasakannya, Lea juga dapat merasai kehangatan nenek. Pada masa itu, saya tidak tahu bahawa kehangatan itu akan membawa perubahan besar dalam keluarga kami. Hari itu hujan sangat lebat. Musim sejuk di Paris lembab dan menyedihkan. Keadaan Lea tidak baik sepanjang hari. Sejak pagi, dia sudah ketandas 3 kali. Makan tengah hari hampir tidak dijamah. Melihat belakang anak saya yang merenung keluar tingkap, dia kelihatan begitu kecil. Petang itu, loceng pintu berbunyi. Apabila saya membuka pintu, Nenek Siti berdiri di situ. Satu tangan memegang payung, satu lagi memegang termos. Nenek menghulurkan termos itu dan berkata, di Malaysia, bila budak-budak sakit perut, kami akan rebus benda ni bagi minum. Nah, namanya sayur bening bonda. Nenek kata, mak nenek dulu pun rebus sup ni bagi nenek sejak kecil. Ia dibuat dari labu air, bayam, halia, lada hitam dan banyak lagi. Ia membantu perut yang tidak selesa. Lea nampak tak sihat kebelakangan ni, cuba minum ni, insya Allah akan elok. Saya membuka penutup termos. Sup jernih berwarna hijau muda, dengan bahan-bahan putih terapung, mengeluarkan bau harum yang lembut dan bersih. Ia adalah bau yang tidak pernah saya hidu, tetapi anehnya saya berasa selesa. Ini makanan apa, nenek? Saya bertanya. Nenek tersenyum dan menjawab, sayur bening bonda. Nak, di Malaysia, sejak dulu lagi, bila budak sakit perut, kami selalu rebus makanan hangat dan lembut macam ni bagi makan. Ia melegakan perut. Orang tua akan sediakan labu dan bayam yang baik untuk jantung dan sistem peredaran darah, campur halia untuk buang angin. Ia adalah gabungan sempurna, makanan tanpa minyak, tidak merengsakan dan menyihatkan badan. Saya ragu-ragu sedikit kerana ia adalah makanan yang tidak biasa. Tetapi melihat pandangan mata nenek yang ikhlas, saya tidak sampai hati menolak. Terima kasih, nenek. Terima kasih banyak. Nenek berkata, semoga Lea cepat sembuh ya, nak. Lalu berjalan pulang di tengah hujan. Saya memanggil Lea. Nenek jiran bagi apa ni? Lea bangun dari sofa dan berjalan perlahan-lahan. Dia melihat ke dalam termos dan bertanya, apa ni, Mama? Nenek cakap ini sayur bening bonda, baik untuk perut. Lea memiringkan kepala. Imej sup jernih berwarna hijau muda dengan bahan-bahan putih terapung kelihatan aneh. Sejujurnya, saya bimbang kerana Lea kebelakangan ini kurang berselera makan, takut dia sakit perut lagi. Lea menyudu dengan berhati-hati. Wajahnya berubah. Mama, sedapnya, lembut sangat. Dan dia menyuap lagi dan lagi. Budak yang hampir tidak makan tengah hari itu menghabiskan semangkuk kecil sup. Lea rasa perut Lea hangat dan selesa sangat, Mama. Saya tidak tahu betapa gembiranya saya mendengar kata-kata itu. Saya tidak ingat bila kali terakhir saya mendengar Lea berkata dia berasa selesa. Malam itu, saya tidur di sebelah Lea, menyediakannya untuk tidur. Anak saya berkata perlahan, Mama, hari ini perut Lea rasa banyak baik. Saya memandang Lea, betul ke, sayang? Lea mengangguk. Bila minum sup nenek, terus rasa selesa. Saya menyelimuti Lea dan merenungnya lama. Wajah anak saya yang tidur nyenyak adalah pemandangan yang sudah lama tidak saya lihat. Adakah ini hanya kebetulan? Atau adakah, seperti yang nenek katakan, sayur bening bonda benar-benar melegakan perut? Saya telah makan begitu banyak ubat, tiada kesan.
Hanya kerana semangkuk sup, ia sukar dipercayai, tetapi saya sangat ingin percaya. Apabila Pierre pulang dari kerja, saya berkata dengan berhati-hati, "Pierre, hari ini Lea cakap perut dia rasa sangat baik. Nenek jiran bagi dia sayur bening bonda." Pierre mengambil bir dari peti sejuk dan menjawab, "Oh, iya ke? Baguslah," dengan jelas tidak berminat. Saya menyambung, "Betul, dah lama dia tak cakap selesa sebelum tidur." Pierre duduk di sofa dan mengeluh. "Emilie, jangan letak harapan terlalu tinggi. Mana-mana hari dia tak sakit, itu dah kira baik. Kadang-kadang memang ada hari macam ni." Dia betul. Dahulu pun ada hari yang baik, kemudian kembali seperti biasa. Tetapi kali ini, saya rasa berbeza. Wajah Lea ketika makan sup itu, kata-kata yang dia rasa perutnya hangat. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Menjelaskan perasaan saya kepada Pierre sekarang tidak berguna. Dia hanya akan kata saya terlalu cepat gembira. Malam itu, saya tidur nyenyak seperti sudah lama tidak saya rasai. Saya bermimpi Lea ketawa riang, mengatakan dia sudah sembuh dan berlari bermain di taman bersama Aina dengan gembira. Imej itu sangat jelas. Sebaik sahaja saya membuka mata, saya berdoa agar ia bukan sekadar mimpi. Pada masa itu, saya tidak tahu bahawa harapan kecil itu akan membawa kepada konflik yang lebih besar dengan suami. Keesokan paginya, saya memanaskan sup bonda yang nenek berikan kepada Lea. Apa yang berkesan malam tadi, saya fikir, patut dicuba lagi. Lea tidak menolak hari ini, dia makan dengan baik. Selepas sarapan, saya memerhatikan simptom Lea. Biasanya, tidak sampai 30 minit selepas makan, wajahnya akan menunjukkan riak sedih. Tetapi 1 jam berlalu, Lea masih kelihatan baik. Makan tengah hari dan makan malam, saya memanaskan sup itu untuk dia makan. Sebelum tidur, saya bertanya kepada Lea, macam mana perut hari ini? Lea mengangguk dan berkata, "Masih okey, Mama." 2 hari berturut-turut. Sejak saat itu, saya mula yakin bahawa sup bonda ini benar-benar berkesan. Saya berkata kepada Pierre dengan berhati-hati, "Pierre, saya nak belajar masak makanan Melayu dari nenek jiran. Saya nak buat untuk Lea." Wajahnya mengeras. "Masakan Melayu apa?" Pierre meletakkan alat kawalan TV. Suasana senyap. Saya menjelaskan lagi, selepas makan sup bonda, Lea dah sihat 2 hari ini. Ini bukan kebetulan. Saya nak belajar lagi masakan Melayu untuk Lea. Pierre mengeluh dan berdiri. "Emilie, awak sedar ke tak?" Akhirnya Pierre meninggikan suara. "Minum semangkuk sup yang jiran bagi, tiba-tiba sembuh. Logik ke?" Dia mendesak saya. "Penyakit yang hospital tak dapat sembuh. Macam mana boleh sembuh dengan semangkuk sup?" Berdepan dengan sikapnya yang sinis, saya tidak menyerah kalah. "Habis tu, hospital yang awak kata pandai itu buat apa untuk Lea kita? Cuma pemeriksaan mahal, bagi ubat penghadaman, dan hasilnya, tak ada apa-apa perubahan pun." Wajah Pierre merah padam kerana marah. "Awak nak bagi anak makan makanan yang tak ada pengesahan? Jiran tu doktor ke?" Dia menjerit. Pada saat itu, sesuatu dalam hati saya putus. Bukan ke awak nak saya buat sesuatu? Dan sekarang, bila saya nak buat sesuatu, kenapa awak asyik merungut? Dan sepanjang masa ni, apa yang awak dah buat untuk Lea? Selain mengeluh dengan bil perubatan dan menyalahkan saya, apa lagi yang awak buat? Tiba-tiba, rumah itu diselubungi kesunyian yang berat. Mata Pierre menjadi dingin seperti pisau. Dia berkata dengan suara perlahan tetapi tajam, "Ya, saya cuma boleh mengeluh sebab saya sibuk cari duit di luar. Kalau awak pandai sangat, pergilah cari duit sendiri. Duduk rumah sepanjang hari, jaga seorang anak pun tak boleh, kenapa nak bising?" Kata-kata itu menikam hati saya seperti belati. Saya tidak tahan untuk bercakap lagi, saya bangun dan berjalan pergi. Dari belakang suara Lea kedengaran, "Mama, kenapa bergaduh?" "Sebab Lea ke?" Saya berpaling. Lea sedang bertakung air mata. Hati saya hancur. Tak, bukan salah sayang. Saya memeluk Lea dan berfikir, tidak boleh bergaduh di hadapan anak begini. Malam itu, saya pergi ke bilik Lea, tidur di sebelahnya, merenung siling. Air mata mengalir tanpa henti. Saya tidak tahu sama ada saya menangis kerana marah atau kecewa. Kata-kata yang mengatakan jaga seorang anak pun tak boleh masih terngiang-ngiang. Betul ke? Adakah saya ibu yang tidak cekap? Saya telah pergi ke banyak hospital, saya rasa telah melakukan segala yang termampu, tetapi kenapa hanya saya yang disalahkan?
Melihat wajah Lea yang tidur di sebelah, wajah yang tenang selepas minum sup bonda. Dia telah tidur nyenyak selama 2 hari. Saya membuat keputusan. Walaupun suami membantah, tak mengapa. Walaupun terpaksa berahsia, saya akan cuba. Saya tidak akan meminta izin sesiapa lagi. Asalkan Lea sembuh, saya sanggup lakukan apa sahaja, kerana saya adalah ibunya. Keesokan paginya, saya menekan loceng rumah Encik Azman. Orang yang membuka pintu adalah Ibu Aina. Dia bernama Puan Lina, sebaya dengan saya, seorang yang murah senyuman. Saya berkata dengan ikhlas, Lea dah banyak baik selepas minum sup bonda yang nenek bagi. Saya nak belajar masak makanan Melayu, boleh tak? Puan Lina tersenyum lebar. Baguslah, ibu mertua saya pun risaukan Lea. Jemputlah masuk. Sejak hari itu, saya menjadi pelajar di dapur rumah Encik Azman, Nenek Siti dan Puan Lina. Ibu Aina adalah guru saya. Perkara pertama yang saya pelajari ialah sup bonda. Menyediakan labu, bayam, halia, semua bahan, membasuh dan merebus adalah kerja yang memakan masa dan tenaga lebih daripada yang saya sangka. Nenek berkata, hati itu penting, nak. Kena buat perlahan-lahan dengan niat yang baik. Kata-kata itu menusuk kalbu saya. Masakan Perancis sering menekankan kepantasan dan kemudahan. Microwave 3 minit, bakar 15 minit. Tetapi masakan Melayu berbeza. Hanya merendam bahan mentah, mengambil masa berjam-jam. Merebus perlahan-lahan, memasak dengan hati. Ia adalah tugas yang memerlukan banyak usaha. Pada mulanya, saya fikir, kenapa perlu rumit sangat? Tetapi apabila mendengar kata-kata nenek, saya faham. Masa dan niat adalah perasa. Niat itu meresap ke dalam makanan, dan makanan itu akan menyihatkan badan. Pernahkah saya memasak dengan hati untuk Lea? Tiba-tiba saya terfikir begitu. Saya belajar masakan Melayu satu demi satu. Belajar membuat bubur nasi, tumis sayur, dan nasi lemak lembut dengan sedikit halia. Semakin saya belajar, semakin saya merasakan kaedah masakan Melayu ini sungguh menakjubkan. Berbeza daripada masakan Perancis, ia hampir tidak menggunakan minyak, perasa tidak kuat, menekankan rasa asli bahan mentah. Ia sama sekali tidak membebankan perut. Rasanya sangat lembut dan ringan. Puan Lina menjelaskan bahawa masakan Melayu sangat baik untuk kesihatan usus, terdapat banyak makanan fermentasi, terutamanya sup bonda yang merupakan makanan ubat. Ia memberikan nutrisi yang baik. Sebaliknya, banyak masakan Perancis sering berlemak tinggi dan berperisa kuat, yang mungkin menjadi beban kepada kanak-kanak dengan usus sensitif seperti Lea. Mendengar kata-kata itu, saya rasa seperti dipukul kepala sehingga pening. Cuba fikirkan, sehingga kini, saya tidak pernah meragui masakan Perancis. Ia adalah makanan yang saya makan sejak lahir, jadi saya fikir ia normal dan tiada masalah. Pizza, burger, keju, makanan bergoreng, makanan yang Lea nikmati secara semula jadi sejak lahir, tetapi ia tidak sesuai dengan tubuh Lea. Pada masa itu, segala-galanya seolah-olah berkaitan. Saya mula mengubah diet Lea secara beransur-ansur. Sarapan pagi nasi lemak lembut dengan sup bonda. Bekal makan tengah hari tumis sayur dengan telur dadar, makan malam makanan berasaskan labu dan ikan bakar lembut. Pada mulanya Lea tidak biasa, tetapi saya tidak memaksa dia makan. Saya perlahan-lahan membiarkan dia menyesuaikan diri. Aina, anak Puan Lina, banyak membantu. Lea, tengoklah, saya makan banyak. Kena makan banyak baru kuat macam saya. Apabila rakan sebaya makan, Lea pun mengikut. Kanak-kanak memang begitu. Pengaruh rakan lebih kuat daripada ibu. Perubahan itu ketara. Jumlah kali Lea ketandas berkurangan dengan jelas. Dari 5 hingga 6 kali sehari, kini hanya tinggal 1 atau 2 kali. Wajahnya mula kemerahan. Dari wajah yang pucat, dia mula kelihatan bertenaga. Sebulan kemudian, Lea berubah menjadi orang yang berbeza. Anda tahu apa kata pertama yang dia ucapkan apabila bangun pagi? Mama, perut Lea sakit. Kata-kata yang saya dengar setiap hari telah hilang. Sekolah juga tidak menelefon lagi. Dahulu, mereka menelefon sekurang-kurangnya sekali atau 2 kali seminggu, memberitahu Lea sakit perut dan perlu dijemput pulang. Bunyi telepon dari sekolah, walau berapa kali didengar, saya tidak pernah biasa. Setiap kali telepon berdering, hati saya akan jatuh. Tetapi sekarang,
Tiada lagi panggilan itu. Perasaan tidak selesa yang mengganggu saya setiap hari telah hilang. Ia adalah kelegaan yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya, rutin harian yang biasa kembali. Saya rasa terharu. Kini Lea mula berselera makan. Dahulu, setiap kali dia mau makan sesuatu, dia akan takut sakit perut lagi. Kanak-kanak yang memegang sudu dengan ragu-ragu kini menghabiskan semangkuk nasi dengan cepat dan menghulurkan mangkuk sambil berkata, "Nak lagi." Melihat pemandangan itu, saya hampir menangis. Yang paling menakjubkan, berat Lea bertambah 1,4 kilogram dalam sebulan. Pipi yang cengkung kembali berisi. Melihat ini, saya benar-benar rasa seperti bermimpi. Yang paling penting, Lea mula tersenyum. Senyuman yang sebenar. Tidak perlu risau tentang sakit perut, tidak perlu risau tentang bilik air. Wajah ceria yang berseri-seri. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya tidak melihat wajah itu. Saya rasa seperti anak perempuan saya telah kembali. Pierre juga perasan perubahan Lea. Satu malam, dia merenung Lea yang sedang bermain riang bersama Aina di taman, dan akhirnya dia berkata, "Lea nampaknya dah banyak baik." Suaranya sangat perlahan, tidak mau mengakui kesalahannya. Tetapi melihat anak perempuan yang sihat di hadapannya, akhirnya dia terpaksa mengakui. Nada suaranya bergetar aneh. Walaupun dia tidak berani bertentang mata dengan saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya memandang keluar tingkap. Lea ketawa gembira. Melihat pemandangan itu sahaja sudah cukup. Dan apabila melihat senyuman anak perempuan saya pada saat itu, saya yakin bahawa kebahagiaan yang seperti keajaiban ini baru sahaja bermula. 3 bulan berlalu, Lea berubah menjadi kanak-kanak yang berbeza. Budak yang sering menangis sakit perut setiap pagi kini bangun dari katil dengan ceria. Tidak pernah ada insiden dia terpaksa pulang awal dari sekolah. Hubungan dengan rakan-rakan juga berubah. Budak yang pernah diejek kerana kerap ketandas kini bergaul dengan rakan-rakan dengan aktif. Guru kelas menelefon dan berkata, "Lea nampak sangat ceria kebelakangan ni, ada apa-apa berlaku ke?" Saya hanya tersenyum. "Cuma tukar diet, Puan. Itu sahaja." Malam itu, Pierre yang duduk bertentangan di meja makan, memulakan perbualan terlebih dahulu. Tidak seperti biasa. "Hari ini kita keluar makan di luar, nak." Itu adalah cadangan yang tidak dijangka. Biasanya, saya yang akan memerhati dan mencadangkan untuk makan di luar. "Nak pergi mana?" saya bertanya. Pierre ragu-ragu sedikit, lalu berkata, "Restoran Melayu." "Okey tak?" Lea nampak macam berselera makan sekarang. Saya sangat terkejut, merenung suami dengan hairan. Pierre mengelakkan pandangan saya, menggosok pipi dengan malu. Dia teragak-agak lama, dan akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang tersimpan di hatinya dengan berat. "Lea memang dah banyak baik. Saya salah. Saya minta maaf sangat-sangat." Permintaan maaf yang perlahan, penuh keikhlasan dan penyesalan yang mendalam. Hatinya yang degil perlahan-lahan hancur di hadapan gelak tawa Lea. Mendengar kata-kata itu, segala yang terkumpul lama mencair. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Hari itu, keluarga kami keluar makan di restoran Melayu buat kali pertama. Lea teruja melihat menu. "Mama, nak makan sup bonda. Nasi goreng kampung pun nak. Aina cakap kuih pulut panggang sedap. Boleh order tak?" Pierre mengambil penyepit dengan kekok. Lea ketawa dan berkata, "Ayah, tak reti pakai penyepit ke? Ayah kena pegang macam ni." Pierre cuba meniru dengan kekok, akhirnya menyerah dan meminta sudu garpu. Saya dan Pierre ketawa. Saya tidak tahu sudah berapa lama kami sekeluarga ketawa bersama. Dalam perjalanan pulang selepas makan, Pierre berkata perlahan sambil memandu, "Terima kasih, Emilie. Terima kasih kerana tak mengalah." Saya memandang keluar tingkap. Langit malam Paris penuh dengan bintang. Jarang sekali melihat bintang di bandar yang kerap hujan begini. Langit pada hari itu sangat istimewa. Dan pada masa itu, saya tidak tahu bahawa kisah keluarga kami akan menjadi harapan bagi ramai orang tidak lama lagi. Satu malam, selepas Lea tidur, saya membuka media sosial untuk menulis kisah yang berlaku. Kesakitan 5 tahun, 10 kali lawatan ke hospital, konflik dengan suami, dan semangkuk sup bonda daripada nenek Melayu jiran yang mengubah segalanya. Kisah itu dipost, dan saya masuk tidur. Keesokan paginya, saya bangun dan memeriksa telefon. Pemberitahuan meletup.
Dalam satu malam, pos itu dikongsi lebih daripada ribuan kali. Komen yang tidak terkira banyaknya. Anak saya pun macam ni, anak perempuan saya pun sama. Boleh bagi tahu resipi Melayu tu tak? Ramai sungguh ibu bapa yang risau dengan masalah yang sama. Saya terkejut dan mula membalas komen satu persatu. Seminggu kemudian, saya menerima panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Ia adalah stesen televisyen berita tempatan di Paris. Mereka ingin menemu bual kisah Lea. Saya ragu-ragu. Berada di hadapan kamera adalah tekanan. Tetapi fikiran saya berubah. Jika kisah kami boleh menjadi harapan untuk seseorang, pada hari temu bual, wartawan datang ke rumah kami. Di ruang tamu, saya dan Lea serta nenek Siti jiran turut ditemu bual. Nenek yang melihat kamera besar buat kali pertama hanya tersenyum malu. Apabila wartawan bertanya, nenek melambaikan tangan dan berkata, "Oh, tak ada apa yang istimewa pun, nak. Ini cuma makanan biasa yang orang Melayu kita makan sejak lama dulu, yang diwarisi dari zaman nenek moyang. Mak nenek rebus untuk nenek rebus untuk anak, anak perempuan nenek rebus untuk cucu dia pula." Kata-kata nenek penuh dengan hikmah yang terkumpul lama dan perasaan hangat. Kata-kata yang ringkas itu menunjukkan kuasa di sebalik masakan Melayu lebih baik daripada apa-apa pun. Selepas berita disiarkan, sambutannya melebihi jangkaan. Tajuk berita berbunyi, keluarga Perancis selesaikan masalah usus anak dengan makanan tradisional Melayu. Walaupun kelihatan sensasi, kandungan itu adalah benar. Sejak berita disiarkan, pasar raya Asia di Paris diserbu orang mencari labu air. Ramai ibu bapa yang bertanya tentang resipi sup bonda nenek Siti. Resipi itu dikongsi ribuan kali. Nenek kelihatan keliru. "Nenek dah jadi terkenal ke, nak? Cuma sup aja." Saya ketawa dan berkata, "Nenek, semangkuk sup nenek tu dah selamatkan nyawa anak perempuan saya, tahu." Nenek mengusap kepala Lea dan berkata, "Lea sihat, itu dah cukup, nak. Itu yang paling penting." Mesej terus membanjiri dari seluruh negara. "Terima kasih. Anak kami pun dah makin baik. Dah mula makan makanan Melayu, berkesan. Terima kasih banyak." Setiap kali saya membaca, saya rasa terharu. Pengalaman kami menjadi harapan keluarga lain. Satu malam, keluarga kami dan keluarga Encik Azman makan malam bersama. Di meja makan, ada sup bonda yang dimasak dengan hati, nasi goreng kampung yang harum, dan pulut panggang panas yang dikukus. Bau harum yang lazat memenuhi seluruh rumah. Dengan bau harum itu, suasana di rumah menjadi lembut dan hangat. Lea dan Aina duduk bersebelahan, ketawa kecil. Pierre, walaupun masih kekok menggunakan penyepit, mencuba sedaya upaya. Melihat Pierre cuba mempelajari budaya yang tidak biasa, nenek berasa bangga, seolah-olah melihat anak sulungnya yang nakal. Nenek sentiasa tersenyum penuh kasih sayang. Pierre berkata, "Terima kasih, Nenek. Nenek dah tolong keluarga kami." Nenek melambaikan tangan. "Tak adalah, nak. Lea sembuh sebab dia sendiri yang kuat." Saya memandang keluar tingkap. Langit Paris masih mendung. Bandar ini memang begitu. Banyak hari dalam setahun sentiasa mendung dan hujan. Dahulu, saya benci langit yang mendung itu, sama seperti hati saya. Tetapi sekarang, tidak lagi. Saya tidak membenci langit mendung itu lagi, kerana pada hari hujanlah nenek datang membawa sup bonda ke pintu rumah kami. Sepanjang 5 tahun ini, saya cuba mencari jawapan dari tempat yang jauh. Hospital yang lebih besar, doktor yang lebih terkenal, pemeriksaan yang lebih mahal. Saya percaya pada sistem perubatan terbaik Perancis, menyangka sains akan memberikan jawapan, tetapi saya silap. Jawapan itu berada sangat dekat, hanya di sebelah pagar rumah, daripada seorang nenek Melayu yang kurang fasih berbahasa Perancis. Hati yang hangat dan semangkuk sup yang dimasak dengan niat. Itulah jawapannya. Pada masa itu, saya tidak tahu betapa besarnya sup semangkuk itu membantu keluarga kami. Bukan sahaja membantu kesihatan Lea, tetapi juga memulihkan hubungan antara saya dan Pierre. Lea kami datang dan memeluk saya. Lea mendongak memandang saya. "Mama." Lea gembira sangat. Kata-kata itu membuatkan saya mengalirkan air mata. Saya memeluk Lea erat sehingga tidak terkata. Air mata yang tertahan mengalir perlahan di pipi, tetapi ia bukan kesedihan seperti dahulu, sebaliknya kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan. Keajaiban dari semangkuk sup. Ada yang mungkin berkata ia hanya kebetulan,
kerana sudah tiba masanya dia sembuh secara semula jadi. Tetapi saya tahu ia bukan kebetulan. Ia adalah hikmah yang diwarisi oleh negara kecil seperti Malaysia selama beribu-ribu tahun. Falsafah penyembuhan badan melalui makanan. Nenek tahu tentang ini. Hari ini, di suatu tempat di Paris, mungkin ada seorang ibu sedang merebus sup bonda dengan hati yang berharap agar anaknya kuat. Ibu itu mungkin letih seperti saya, mungkin sedang mencari jawapan yang seolah-olah tiada jalan. Saya berharap kisah kami boleh menjadi harapan kecil untuk ibu itu. Hari ini, saya masih berdiri di dapur, memasak dengan hati seperti yang nenek ajar. Lea di sebelah saya, membantu saya memasak. Mama, Lea pun nak buat. Melihat pemandangan itu, saya fikir inilah kebahagiaan. Ia sangat mudah. Jawapan tidak jauh, ia berada sangat dekat, dalam hati yang hangat. Terima kasih nenek kerana mengajar saya tentang ini. Dan terima kasih Malaysia. Kadang-kadang nenek berkata begini, walaupun Malaysia kita negara kecil, tapi kita ada kuasa yang sangat besar, nak. Bukan sahaja pelancongan atau makanan kita, tapi hikmah yang terkumpul beribu-ribu tahun. Semangat dan jati diri Melayu yang kuat. Kita telah mencipta banyak perkara baik, ada budaya yang mendalam dan kebaikan hati rakyat. Kita boleh berdiri bangga walaupun banyak pengaruh luar masuk. Mendengar kata-kata itu, saya fikir Malaysia sungguh tempat yang menakjubkan, yang masih dapat mengekalkan hikmah purba orang tua di tengah arus perubahan dunia dan masih dapat mengekalkan identiti sendiri walaupun berdepan pelbagai tekanan. Dan masih berkongsi semua ini dengan seorang ibu Perancis yang tidak dikenali dan anaknya dengan hati yang hangat. Keajaiban dari semangkuk sup. Inilah kisah keluarga kami. Saya Emilia, Ibu Lea. Kisah hari ini berakhir di sini. Pendengar yang tidak pernah menyangka bahawa jawapan kepada masalah kesihatan kronik yang seolah-olah tiada jalan keluar tidak datang dari makmal moden atau diagnosis pakar perubatan, tetapi dari kebaikan hati dan pengetahuan ringkas yang diwarisi turun-temurun di dapur hangat sebuah negara yang jauh, mungkin akan berasa tersentuh di hati. Kerana mereka tahu betapa menyeksakannya perasaan keseorangan dalam perjuangan melawan penyakit anak yang dikasihi. Dan kini, mereka tidak lagi bersendirian.